Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Tuan Imam, tuan-tuan ahli jawatankuasa masjid, seterusnya tuan-tuan, perempuan barangkali kalau ada, anak jemaah yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga ke hadirat Allah Azza wa Jalla, yang dengan limpah kurnia kekuatan serta inayah yang dianugerahkannya, maka kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu pada hari yang berbahagia ini. Seperti mana yang disebut oleh Tuan Imam tadi, kalau nak diikutkan tajuk yang diamanahkan untuk kita bincang pada malam ini, tajuk dia besar, iaitu semangat besi. Besar tu. Semangat besi. Adakah orang kita ini, dalam konteks perbincangan kita pada malam ini, oleh sebab kita buat di masjid yang mari ini semuanya orang Islam belaka, jadi kita bincang hal yang berkaitan dengan orang Islam. Dan oleh kerana kita berbincang ini di Malaysia, maka saya nak mengkhususkan membincangkan tentang orang Melayu Islam. Kalau kita bincang di tempat lain, di negara lain, mungkin kita bincang secara umum lah orang Islam. Orang Islam ni ada yang Melayu, ada yang tak Melayu kan. Tapi dalam konteks kita di Malaysia ni, bila kita sebut orang Islam, maknanya kita merujuk kepada orang Melayu lah, terutamanya malam ini. Walaupun di Malaysia ni ada juga orang Islam, saudara-saudara kita yang bukan Melayu, umpamanya Cina Islam, orang India Islam, Siam Islam dan sebagainya. Tapi dalam konteks kita ini, kita nak khusus membicarakan tentang semangat besi orang Melayu, semangat besi orang Melayu Islam. Sebab ada orang tertanya-tanya, apa benar orang Islam, orang Melayu itulah menguasai begitu banyak ilmu, termasuklah ilmu besi. Dia macam ini ya tuan-tuan, barangkali kerana hampir 500 tahun kita ini berada di bawah kuasa ataupun pengaruh penjajah, ramai di antara kita sudah hilang jati diri, tidak mengenal siapa nenek moyang kita, sehingga kan kita menganggap kita ini, kalau dalam istilah kita orang utara lah, kita ini lekeh sangat, kita ini leceh sangat, seolah-olah kita ini tidak ada tamadun, seolah kita ini tidak tahu apa-apa, sehingga kita terlupa bahawa tamadun kita ini sudah lama. Tamadun orang Melayu di Malaysia ini sudah begitu lama. Dan kita bercakap tentang tamadun besi. Kita tak naklah bercakap tamadun yang awal lagi daripada itu, tamadun zaman batu dan sebagainya. Itu tak ada dalam skop perbincangan kita. Dan bukti demi bukti yang digali keluar dari perut bumi, yang tertanam di dalam perut bumi itu melalui aktiviti penyelidikan, excavation ataupun ekskavasi, khususnya di kawasan Sungai Batu, itu merupakan bukti hidup, bukti nyata, bukti terang bahawa sudah wujud satu tamadun besi yang besar. Dan pakar-pakar mulanya mengatakan bahawa tamadun itu seawal 500 sebelum Masihi. Tetapi baru-baru ini saya baca jumpaan yang kemudian mengatakan bahawa 700 lebih sebelum Masihi sudah ada tamadun batu. Itu tamadun yang begitu hebat, dan kemuncaknya ialah pada abad pertama ataupun abad kedua, dengan terjumpanya begitu banyak serombong-serombong relau melebur bijih besi.
Jadi maknanya kalau kita nak bercakap soal semangat besi, ya, kita bercakap tentang satu ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada nenek moyang kita itu sudah begitu lama. Jadi malam ini saya tak mau membawa tuan-tuan dan puan-puan balik ke zaman 700 ataupun 500 BC itu, tetapi saya nak lebih kepada membawa bukti bahawa memang kita sudah menguasai ilmu besi ini, sehingga nenek moyang kita mampu menghasilkan banyak barang-barang berguna daripada besi. Ya. Sebab Tuhan kata siapa yang menguasai besi, ia akan menguasai dunia ini. Inilah yang dibuat oleh nenek moyang kita, menguasai besi, menghasilkan begitu banyak peralatan dan barangan daripada besi, termasuklah pada waktu itu yang paling berguna untuk mempertahankan kedaulatan negara, maruah dan agama adalah senjata. Jadi maknanya nenek moyang kita itu sudah pun menghasilkan senjata. Saya tunjuk gambar keris ni. Ramailah pula nanti kata senjata kita ni keris sajalah. Tapi itu pun salah faham sebenarnya. Ya, kita ada banyak jenis senjata, tetapi yang paling sentimental, yang paling dekat di hati kita orang Melayu adalah keris. Tapi tak bermakna kita tak menggunakan senjata lain. Jangan salah faham. Ini salah satu keris. Ini senjata-senjata Melayu. Kalau boleh dibuat penjenisan. Senjata orang Melayu dulu-dulu, kita ada senjata api pun. Nanti saya akan tunjukkan buktinya. Ramai yang menganggap bahawa orang Melayu kalah, orang Melaka kalah dalam perang dengan Portugis pada bulan Ogos 1511 itu kerana orang Melaka menggunakan lembing, orang Melaka menggunakan keris sahaja, sedangkan Portugis itu datang membawa senjata api. Ini jelas salah faham. Saya akan tunjukkan nanti bahawa pada 1511 itu sudah pun orang Melayu menggunakan senjata api. Ya. Ini antara jenis senjata. Saya katakan tadi senjata api itu satu jenis. Kemudian kita ada senjata jarak jauh. Ada yang kata senjata jarak jauh ini termasuklah senjata api. Ya. Tetapi senjata jarak jauh ini lebih kepada panah, lembing, tombak. Itu maknanya yang dilontar jauh. Kemudian kita ada senjata libas, senjata tetap. Ini termasuklah pedang, sundang, parang. Ya, ini yang libas. Libas ataupun tetap. Ya. Sundang tu tak sundang? Sundang ni dia macam keris juga. Ada yang lurus, ada yang berluk, tetapi dia lebih besar dan bilahnya lebih tebal dan lebar, dan gunanya memang untuk libas. Ya. Itu namanya sundang. Ya. Pedang kita tahu lah, pedang Melayu ni macam-macam. Antara yang popular di kawasan utara ni ialah pedang buaya berenang, sebab bentuknya itu seolah-olah buaya sedang berenang. Ini nenek moyang kita buat. Dan satu lagi bagi orang sebelah utara ni, ya, ialah lading. Lading. Itu senjata libas, ya, sebab kita guna untuk melibas dan menetak. Satu lagi adalah senjata tikam ataupun hiris. Di bawah senjata tikam ataupun hiris ini stabbing, ya, ataupun thrusting weapon, stabbing. Dia guna untuk tikam. Contoh keris. Keris ni kita tak libas, kita tikam. Ya. Dan juga pisau-pisau termasuklah kalau di sebelah utara ni pisau wali. Ya, paling popular pisau wali lah. Dia ada pisau-pisau lain lagi. Ya. Sonak udang, itu juga pisau, kan? Ya, badik, itu juga jenis pisau. Itu untuk tikam dan hiris.
Cuma kadang-kadang apabila kita tak berapa tahu dan kita pun tak tanya kepada orang yang tahu, ada yang buat filem pun keris diguna untuk melibas. Jadi itu maknanya tak betul lah. Sepatutnya kalau kita nak buat filem, tanyalah kepada ahli gelanggang, tanya kepada guru-guru silat kan, supaya filem kita itu betul. Ya. Baik. Ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita bercakap tentang senjata, kita bercakap tentang semangat besi, saya ingin berkongsi satu catatan yang ditulis oleh seorang pegawai British, yang pada waktu itu bertugas ataupun ditugaskan di Melaka. Nama dia Thomas John Newbold. Dalam tulisan yang bertajuk Political and Statistical Accounts of the British Settlements in the Straits of Malacca. Ya. Apa ditulis? Ini dah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu lah supaya mudah kita faham. Dalam catatan itu ditulis bahawa tidaklah menghairankan, tak heranlah, maknanya biasa sangat nampak. Tidaklah menghairankan andai dapat melihat pendekar Melayu lengkap bertanjak dan berbusana Melayu bersama keris dan senjata api seperti istinggar. Istinggar ini kalau istilah hari ini kita kata senapang. Tapi istilah yang dipakai sebenarnya kalau nak ikutkan, sebelum datang orang Portugis itu, istilah Melayu yang kita pakai ialah bedil. Bedil. Orang Kelantan sampai hari ini dia sebut bedil lagi. Senapang tu dia kata bedil. Istilah Melayu dulu memang dia pakai bedil. Apabila Portugis mari, senjata api yang bedil tu, yang macam bedil orang Melayu bedil itu, dia panggil espingarda. Dari istilah itu datangnya istinggar. Bila Spanyol mari dia sebut senapang, maka orang Melayu kata senapang sampailah ke hari ini. Tapi ia merujuk kepada senjata api. Kalau kita ambil catatan Thomas ini, maka pada waktu itu artinya sudah biasa sangat kalau dilihat orang Melayu itu, pendekar Melayu itu membawa selaras senjata api, bedilnya itu. Kemudian di samping senjata api itu ada senjata-senjata lainnya. Kalau kita tengok gambar ini, di belakangnya itu tersandang sebilah sundang, itu sundang tu. Kemudian di depan pinggangnya itu terselit keris sebilah. Ini yang kita nampak. Tapi ada lagi yang kita tak nampak, yang biasanya disorokkan, umpamanya badik di belakang ataupun kerambit, lawi ayam. Baru cukup lengkap untuk seorang pendekar itu andai mahu ke medan. Jadi maknanya orang Melayu ni dia tak bawa satu senjata sahaja ke medan. Sebab teknologi pada waktu itu, waktu itu belum ada machine gun. Jadi kalau diambil istinggar ini, istinggar ni peluru dia bulat, sebiji je. Disebut juga dalam istilahnya, kalau kita baca kadang-kadang buku ditulis senapang lantak. Maknanya dia kena masukkan peluru di depan dan dilantakkan. Bukan dengan besi lantak. Jadi oleh kerana pelurunya sebiji, kalau dia tembak sebiji tu je api. Kalau musuh ada 10 orang, 10 orang mari, dia tembak dari jauh, pam bunyi, kena seorang, 9 lagi ada, 9 lagi datang. Dan kalau dia nak masukkan peluru dan lantak semula, dia akan mengambil masa. Sebab itu
senjata api ini boleh digunakan untuk menakutkan orang, untuk menggerunkan orang. Ya, tetapi dari segi praktikal ataupun tidak, memang boleh tembak orang daripada jauh, tetapi sukar untuk mengekang musuh sepenuhnya, sebab musuh akan tetap sampai juga. Kerana itu dia letakkan senjata api itu, maka dia ambil lembing. Ambil lembing dan dilontarkan lembing itu. Kena seorang lagi. Lembing pun takkan kena ramai, dia kena seorang aja. Kena seorang lagi. Jatuh seorang lagi pula. Ada berapa lagi? 8 lagi. 8 lagi mari. 8 lagi mari tu nak buat macam mana pula? Itu yang mari rapat sikit, dia ambil sundang ataupun pedang, dia libas. Mungkin 2-3 orang, sebab dihandalkan pendekar, mungkin 2-3 orang. Mungkin sundang itu akan patah ataupun terlepas. Musuh ada lagi. Dia pun akan mengelak masuk bawah rumah. Bila masuk bawah rumah dengan tiang berceragah, apakah senjata yang paling sesuai? Nak libas tentu tak ada space, tak ada ruang, sebab tiang rumah banyak. Jadi di tempat yang sempit begitulah nenek moyang kita mencipta senjata yang paling sesuai untuk bertikam. Sebab tu kalau kita tengok dari sudut penguasaan ilmu besi ini, orang kita melihat kepada praktikal tidaknya. Kita tak perang macam Arab perang. Arab perang dia berdepan ramai-ramai begitu, sebab dia berperang di padang pasir. Kita tak ada padang pasir. Arab perang di gurun. Gurun dia padang pasir, kita pergi gurun sini banyak hutan. Kan? Ataupun kita lawan bawah rumah, semacam saya katakan tadi, bawah istana, atas dek kapal. Atas kapal pun dengan tali macam-macam. Jadi ruang itu susah. Orang barat pun berperang di padang rumput. Kan? Dia punya battlefield itu adalah padang. Kita tak. Tambah kalau masuk hutan. Lagi tak nampak, gelap. Kelam dengan pokok, hutan dan sebagainya. Jadi dari segi praktikal tidaknya sesuatu senjata yang diguna pakai oleh nenek moyang kita. Jadi dari situ pun kita dah boleh tengok bagaimana nenek moyang kita itu menguasai ilmu besi ini. Kita fokus terus kepada keris lah. Sebab dalam banyak-banyak senjata yang saya sebutkan tadi, sama ada senjata libas ataupun senjata api ataupun apa saja, yang paling hampir dan sentimental dengan orang Melayu, dengan nenek moyang kita, ialah keris. Sebab keris ini tak ada dijumpai di tempat lain, melainkan di alam Melayu. Di alam Melayu. Tak lama itu hari jumpa sebilah keris, bilah sajalah, sebab hulu dengan sarung dia dah reput, di Okinawa, Jepun. Dan Jepun pun tahu bahawa dalam tamadun mereka, dalam sejarah mereka, mereka tidak pernah buat senjata keris ini. Sebab itu catatan dalam Rakado Heian, catatan manuskrip Jepun itu, Okinawa tu, Ryukyu nama lama dia, mereka dapati bahawa zaman pemerintahan Kesultanan Melaka dulu pernah dijalin persahabatan antara Sultan Melaka dengan pemerintah Ryukyu ataupun Okinawa hari ini. Dan antara hadiah yang diberi oleh Kesultanan Melaka pada waktu itu ialah sebilah keris. Jadi keris itulah yang dipercayai oleh pengkaji bahawa itulah yang dihadiahkan oleh Sultan Melaka dulu kepada pemerintah Ryukyu. Jadi kalaupun dijumpai keris itu di tempat lain, sama ada di Jepun ataupun di mana-mana, orang tahu bahawa itu bukan produk budaya mereka, tetapi produk budaya
dari alam Melayu. Sebab itu kalau kita tengok, kalau kita study keris lah, kalau kita buat kajian keris, kita ada keris Jawa. Keris Jawa ni bentuk dia ada dua saja, sama ada ladrang atau gayaman, yang biasanya diselit di belakang. Orang Jawa ni dia selit kerisnya di belakang, sama ada sending ataupun tegak ataupun kadang dia kilit, macam-macam lah, ada bentuk cara dia bawa. Itu ada makna-makna tertentu. Kita ada keris Bugis, kita ada keris Kalimantan, Banjar, kita ada keris Sumatera, kita ada keris Semenanjung. Bila sebut Semenanjung ni, daripada Johor sampailah ke selatan Thailand. Di selatan Thailand pun ada keris, terutamanya keris yang disebut sebagai keris Tajung. Tajung tu sebenarnya Tanjung, tapi orang sebelah petani tu dia bila sebut N dia tu dia drop jadi Tajung. Jadi boleh katakan di semua kawasan di alam Melayu ini ada keris, dan keris-keris itu berbeza sedikit sebanyak dari satu wilayah ke satu wilayah yang lain. Maknanya kalau kita tengok, kita tahu tu keris dari wilayah mana. Itu istimewanya keris Melayu. Bagi kita pula di Semenanjung ini, lambang ketamadunan keris Melayu ini masih kekal berfungsi sampailah ke hari ini. Sebab tu kalau kita tengok tahun 1957, apabila kita merdeka dan kita mengasaskan institusi agung, kita ada agung, yang digilirkan daripada 9 orang sultan-sultan dan raja Melayu. Kita lantik menjadi agung selama 5 tahun tu kan. Agung pun ada kerisnya, sultan-sultan pun ada keris. Sebab itu adalah lambang ketamadunan kita sejak daripada dulu-dulu sampai ke sekarang, sampai ke hari ini. Baru ni kan kita tabal agung yang baru kan, kita lantik agung yang baru, pemasyuran agung yang baru, belum tabal lagi, pemasyuran agung yang baru. Dan kita tengok agung ni dia mesti ada keris, 2 keris, keris panjang diraja, keris pendek diraja. Dan kebanyakan sultan-sultan lain di negeri-negeri pun ada 2 keris juga, keris panjang diraja, keris pendek diraja. Dulu-dulu lagi lah, pembesar-pembesar pun ada keris. Apabila dilantik saja seorang pembesar, maka akan diberikan, akan dianugerahkan keris, seolah-olah ini adalah merupakan wakil kepada sultan. Itu signifikannya keris. Jadi apabila saya tak boleh bawa keris, sebab kalau bawa nanti kena tangkap. Sekarang ni di bawah akta barang senjata. Kalau kita cabut keris tu, apa yang kita nampak? Apa yang kita nampak? Ada orang kata dia cabut je keris tu, nampak punca syirik, jin, setan. Malah ada yang pergi buang keris tu ke dalam sungai. Bila saya cabut keris itu, yang saya nampak adalah sains dan teknologi. Kerana nenek moyang kita tidak mungkin boleh menghasilkan sebilah keris seandainya mereka tidak menguasai sekurang-kurangnya ilmu sains bahan, material science ataupun metallurgy. Sains mencampur besi untuk menghasilkan bilah itu. Sains untuk mengenali kayu yang biasanya digunakan untuk menjadi sarung dan juga hulu keris itu. Kalau tak tahu sains tak boleh buat. Pasal keris ni kita tak buat dengan besi macam kita buat pisau potong sayur. Keris ni kita tak polish dia sampai berkilat macam stainless steel.
Sebab kadang-kadang kita tengok keris, karatnya pun. Lagi karat lagi bisa. Orang putih masa dia main sini kan, dia duduk menyebok kat sini kan, bergaduh dengan perang dengan kita dan sebagainya, kena tikam. Ada yang bengkak jadi busung, sebab bisa keris itu busung sampai tak boleh nak berubat. Penyudahnya dia panggil keris kita itu, dia kata the cowardly weapon. Orang putih panggil keris kita tu, keris nenek moyang kita tu, the cowardly weapon, senjata pengecut. Pasal apa? Pasal dia kena tikam bisa, bukan macam kena pisau. Kena keris ni dia bengkak kan, kembung sampai mengigau, mati tu tak kira lah kan. Dia tembak orang sembunyi belakang pokok, yang tu tak coward lah. Korang-korangnya keris ni tak boleh baling, orang tak pernah baling keris ni. Keris ni kena main berdepan, satu lawan satu berdepan. Dia bukan macam panah dari jauh tak. Nak bertikam kena mari ke depan. Ya tak? Dia tembak, dia duduk sembunyi belakang pokok. Lepas tu dia kata keris kita tu coward, pengecut. Jadi pada bilah keris itu terpapar penguasaan sains dan teknologi. Begitu juga pada hulu dan sarungnya. Kemudian cara nak jaga keris pula dah. Kalau tak faham sains dan teknologi tak boleh. Tak faham apa dia asid lemah, tak faham apa dia asid kuat, tak faham apa dia alkali, tak boleh. Sebab bilah tu nak kena rendam. Ini yang kata mandi keris. Bila kita rendam dalam apa ni, ayak nyok ataupun cuka. Lepas tu kita rendam dalam ayak asam, limau, kan, benda tenyih dengan asam limau lagi, bagi keluar karat tu. Lepas tu kita asapkan. Bila asapkan dia kata dia tu jin lah tu, jin lah tu, pasal duk buah asap kenyan tu. Tanpa kita faham kenapa orang dulu-dulu dia asap kemenyankan keris. Orang dulu-dulu bukan asap kemenyan keris je, dinding rumah pun dia buah asap kenyan. Pasal apa dia tak tanya Tok Wan pasal apa dia buah asap kemenyan di dinding tu? Nak asap lubang anai-anai, bagi anai-anai penin lari. Keris pula kita asap supaya kering ruang-ruang apabila kita dah rendam tadi kan, masuk ayak lah kan. Kita nak bagi kering tu, kita bubuh asap kemenyan tu supaya dia wangi. Sebab kalau orang dulu, keris itu kalau dah digunakan menikam orang, bau hanyir darah tu tetap ada. Jadi itu sebab orang dulu-dulu dia kemenyan kan. Bila dah kering, dia akan bubuh minyak. Ada yang bubuh minyak kelapa saja pun ada. Tapi yang ada minyak atar, minyak wangi, dia campur dengan minyak kelapa, dia bubuh bagi wangi bila keris dia tu. Pasal apa bubuh minyak? Sains. Apabila diselaputi minyak, maka tidak ada proses oxidation, proses oksidasi, tindak balas besi dengan udara yang boleh menjadikan ia cepat karat. Sebab tu saya kata penguasaan sains dan teknologi orang tua dulu. Kita tak tahu buh jin belaka. Jin tu jin belaka. Kesian kat orang Melayu ni sebenarnya. Jepun sampai hari ni dia ada katana, dia ada pedang pendek, dia harakiri, bunuh diri. Arab pun ada simpan dia punya khanjar. Ukraine pun ada simpan dia punya pedang dia. Siam ada simpan kerabung dia. Myanmar ada simpan dia punya dau pendek dia. Mereka orang Melayu jin.
Padahal itulah senjata yang nenek moyang kita guna untuk mempertahankan maruah, mempertahankan negara, kerajaan, kedaulatan, mempertahankan akidah kita pun. Tuan-tuan tahu kan, sejak tahun 1511 lagi, dengan kemasukan padri-padri Kristian melalui Melaka, mereka telah cuba sedaya upaya untuk memurtadkan orang Melayu di Malaysia ni, di tanah Melayu ni lah. Masa tu belum ada Malaysia di tanah ini. Kalau tidak kerana kekentalan nenek moyang kita itu mempertahankan, saya rasa ramai dah yang jadi tak tahu ada murtad. Sama seperti saudara kita di Filipina. Filipina tu bangsa macam kita juga. Warna kulit macam kita juga. Asalnya 90% orang di kepulauan Filipina itu beragama Islam. Manila hari ni kan Manila tu. Nama asalnya itu Fi Amanillah. Rajanya bernama Raja Sulaiman, dari keturunan Sultan Brunei. 90% penduduk di kepulauan Filipina itu beragama Islam. Nama asal bukan nama Filipina. Itu kemudian 1521 masuklah agama Kristian melalui Cebu. Raja Humabon yang mula murtad, dibawa masuk oleh Spaniards. 50 tahun kemudian, 1571, Spanyol bersama dengan orang-orang tempatan yang sudah pun menjadi Kristian Katolik mengepung Fi Amanillah, mengepung kota ataupun kubu Raja Sulaiman. Akhirnya Raja Sulaiman pun tewas dan seluruh Filipina itu pun jadi murtad. Sampai hari ini Islam hanya tinggal 5% sahaja. Itu pun di selatan, di pulau-pulau selatan, Mindanao, Sulu, Palawan. Itu saja yang tinggal. Dan kita bersyukur banyak kerana nenek moyang kita itu kental jiwanya, kuat imannya. Cubaan dan dugaan datang macam mana pun kita masih lagi mempertahankan. Ini kita guna macam-macam senjata, antaranya termasuklah keris ini. Jadi keris ini, tukang yang buat itu kita panggil empu. Empu ni tukang yang buat keris dari A sampai Z. Maknanya dia yang buat bekalan keris, dia yang buat bilah, dia yang canai bilah, kemudian dia yang buat sarung, dia yang buat hulu. Cukup lengkap sebilah keris. Itu namanya empu. Ada orang dia tak boleh buat hulu sarung, dia boleh buat bilah saja. Itu kita panggil pandai besi. Ada pula orang dia tak boleh buat bilah, dia kata tak jadi, dia hanya buat sarung saja. Kita panggil dia tukang sarung. Ada pula dia tak boleh buat sarung, dia buat sarung sengit tak tentu arah kan, bilah pun dia tak boleh buat. Tapi bila orang dah buat bilah, dah buat sarung bagi kat dia, dia boleh buat hulu cantik, maka namanya tukang hulu. Nampak? Daripada dulu lagi dah ada spesifik job. Tapi kalau yang boleh sapu semua, itu namanya empu. Apa yang empu ni buat? Mula-mula dia kena pilih besi dulu. Lepas tu dia nak kena cantum dan campurkan besi. Kemudian dia ketuk dan membentuk. Kemudian dia melurah, kalau bilah tu ada lurah lah. Dan siapkan, rapikan sebilah keris, kemudian buat sarung dan hulu. Itu proses pembuatan keris. Ini satu contoh. Cantik tak ni? Ini kelas, kita kata kelas bangsawan.
Barangkali keris ini adalah merupakan keris bangsawan. Tuan-tuan tahu keris ini ada di mana? Ini gambar yang kita ambil daripada sebilah keris di Tropen Museum, ya, di Belanda. Ada berapa bilah keris kita di Belanda? 1000 lebih. 1000 lebih. Belanda punggah bawa balik 1000 lebih. Hari ini disimpan di Tropen Museum. Di Museum Austria. Bukan Australia, Austria. Di Museum Austria tu ada 1000 lebih bilah juga. Di Buckingham Palace, istana tempat tinggalnya hari ini King Charles dengan Queen Camilla, ada 30 lebih. Di Kent Weaponry Museum, United Kingdom, ada 30 bilah lebih. Jadi keris kita ni dah bertebaran ke seluruh dunia. Saya nak tanya tuan-tuan yang ada di sini, katalah satu hari kita ni naik kapal terbang ataupun naik kapal lah, kita pergi Afrika kan. Pergi Afrika, kita jumpa lah senjata orang Afrika tu, pisau, lepas tu kayu bengkok macam golf tu kan lah. Agak-agak kita nak kutip buat balik ke tak? Nak kutip buat balik tak kayu tu? Kayu tu dia katuk sama dia kan, katuk kepala sama dia. Kita nak kutip buat balik tak? Ini membawa kepada persoalan, kenapa orang Barat begitu berminat untuk mengambil senjata kita dan bawa balik ke sana? Kalaulah senjata itu tidak istimewa, tidak menarik, tidak ada rahsia di sebaliknya. Nak azan dulu kan? Itu signal azan kan? Nak azan dulu kan? Tak mau azan? Itu bila itu tak mau azan. Baik, kalau tak mau azan saya teruskan dulu ya. Apa istimewanya keris itu sehingga mereka bawa balik? Tuan-tuan dan perempuan tahu, saya nak sebut di sini, nak kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan. Forum tahu kan forum ya? Forum secara rasmi membincangkan keris dan senjata Melayu, ya, di kota London. Kali pertama dibuat pada tahun 1935. The forum ni, the first forum on keris and the Malay weapons, dibuat di kota London. Siapa yang buat, siapa yang anjur? Dianjurkan oleh Gerald B. Gardner dan juga rakan-rakannya, A.H. Hill dan mereka yang meminati keris. Tahun 35 orang putih buat forum bincang keris kita. Kalaulah keris itu tidak ada istimewanya, buat apalah susah-susah orang putih tu buat forum? Kan ada banyak benda lagi dia boleh fikirkan. Tapi dia bincangkan keris. Tahun 36 Gerald Gardner menerbitkan buku kerisnya yang pertama yang bertajuk Keris and Other Malay Weapons. Begitulah, lepas daripada itu ramai lagi keluarkan buku. Ya. Itu baru cerita keris itu dah nak habis lah waktu. Ya tak? Ini jenis-jenis Melayu, jenis-jenis keris Melayu. Keris Petani, keris Cenuk, Tajung, Bugis, Sarah, Coting, keris Kelantan, keris Tok Cu, Debek, Beko, Alang. Tok Cu tu, orang tua apa Tok Cu kan? Tok Cu. Dia ni orang Palembang.
Dia ni empu keris. Dia buat keris dia tu untuk istana Kelantan. Bila siap saja keris tu, ni yang saya baca lah ya, bila siap keris tu, dia punya QC, quality control, tahu dia buat macam mana, nak test tajam ke tak tajam ya. Dia tikam tempayan itu mesti berlubang, tak pecah. Kalau ditikam tu tempayan pecah, reject. Maknanya belum cukup keras, belum cukup tajam. Dia mesti cukup tajam sehingga kan kalau ditikam tempayan itu masuk berlubang, tapi tempayan itu tak pecah. Itu maknanya besi itu cukup kuat. Itu QC keris dulu. Kemudian Terengganu ada Melela, ada Bugis. Melela ni keris yang ada alur dia tu. Orang tua buat keris alur tu sebab bila dia ada alur, kalau ditikam, ya, lubang tu jadi besar. Bila lubang besar, dia akan menyebabkan udara masuk dan menghambur keluar lebih banyak darah. Jadi maknanya orang yang kena tikam dengan keris yang ada alur ni, beralur ni, sama ada Melela ataupun Carita, dia lagi cepat matilah sebab darah lagi cepat keluar. Keris Pahang yang banyaknya adalah pengaruh daripada Bugis. Keris Melaka yang dikatakan keris Menanjung. Keris Kedah ada Bugis, ada Alang. Keris Perak banyak yang Bugis. Johor Riau tu banyak bentuk Bugis. Ini contoh hulu. Tengok hulu keris. Ini dibuat daripada kayu. Yang saya nak tunjuk di sini ukiran bunga tu. Bunga diukir pada hulu. Hulu keris tu besar mana? Tapi diukir begitu. Ya. Dengan falsafah ukiran Melayu. Orang Melayu ni dia buat apa pun ada falsafah dia. Ukiran dia ada falsafah. Dia kata tumbuh berpunca-punca penuh rahsia. Lilit tidak membelit, tajam tidak menikam. Itu falsafah ukiran Melayu. Ya. Ini. Hulu ni namanya hulu patah tiga. Hulu yang paling sedap untuk dipegang. Kalau dalam bahasa Inggeris dia kata pistol grip. Sedap dipegang untuk bertarung. Lagi satu ialah Jawa Demam. Saya pun tak tahu pasal apa Jawa Demam. Tapi memang kalau kita tengok hulu tu ada seolah-olah orang berpeluk tubuh. Mungkin masa dia ukir tu ada kawan di Jawa ke tengah demam. Itu Jawa Demam. Orang Terengganu panggil dewa sejuk ataupun ayam sejuk. Itu keris yang biasa. Hulu keris yang biasa. Ataupun satu lagi pekaka. Hulu pekaka. Ini yang dibuat daripada kayu. Ukiran macam ini. Saya nak tanyalah orang yang ukir-ukir halus-halus gini, apakah layak orang yang buat kerja macam ini dikatakan malas? Ini kerja orang malas kan ni? Orang malas mana nak tebuk kayu keras ni buat macam ni? Sebab itu saya sangat tidak percaya apabila ada pihak yang mengatakan Melayu malas. Ini bukan kerja orang malas ni. Makan bulan ni nak siap. Ini baru kayu. Ya. Hulu keris bukan hanya dibuat dari kayu. Ada yang dibuat dari gading. Gading gajah. Okeylah, gading gajah kata, ada yang kata tak apa keras tu. Ya. Ada yang dibuat dari geraham gajah, gigi geraham gajah. Gigi geraham gajah. Nak cabut gigi geraham gajah tu pun satu haru dah kan. Bukannya mudah nak pergi cabut gigi geraham gajah tu. Dah dapat dipotong dalam bentuk ini, kemudian diukir lagi. Dan yang paling luar biasa ialah gigi ikan paus. Kerih orang tua-tua dulu, hulunya gigi ikan paus. Ada orang kata mana ada ikan paus kawasan kita ni?
Orang kita bukannya duk belayar kot Selat Melaka sahaja. Orang Melayu itu kan pelayar, dia belayar rata-rata. Mungkin satu hari dia belayar tu terjumpa bangkai ikan paus ke, ya, dia ambil gigi tu untuk dibuat hulu keris. Ini bahagian-bahagian pada bilah keris lah. Ini saya tak nak cerita panjang. Kalau cerita ini sampai pagi esok. Tapi saya nak sebut ya, nomenclature, penamaan. Setiap bahagian pada keris itu walaupun kecil ada namanya. Ada nama dia. Bibir gajah yang mana, lidah gajah yang mana, belalai gajah yang mana, janggut yang mana, kembang kacang mana. Setiap bahagian tu ada nama. Sebab tu saya kata keris adalah epitome, puncak kebijaksanaan orang dulu, penguasaan besi dulu. Ini yang berlurah tadi, yang berlurah yang saya kata tikam banyak keluar darah tu. Ada alurnya, ada lurahnya, ada tulangnya. Nah, apa istimewanya keris? Keris adalah sains Melayu. Tadi saya dah sebut, kalau kita kaji betul-betul keris itu banyak rahsianya, daripada pembuatan sampailah kepada penjagaan. Cara kita menempa keris ini tidak jauh beza daripada cara orang Damsyik menempa pedang. Apabila dia campur besi itu, corak yang terbentuk, kita di sini sebut pamor. Ya, saya tak pasti orang Damsyik dia sebut apa, tapi orang putih sebut, dia kata Damascus iron, mengambil nama tempat itu. Saya rasa 5-6 tahun yang lepas, saintis Jerman mereka mengambil pedang yang diguna pakai oleh tentera salib, tentera Salahuddin Al-Ayyubi yang melawan tentera salib, untuk dikaji bagaimana pedang ini boleh begitu tajam dan kukuh sehingga boleh menembusi baju besi tentera salib. Jadi orang putih ni dia fed up kan, sebab baju besi dia tu boleh ditembusi dengan pedang daripada tentera Salahuddin ini. Maka mereka kaji saki-baki pedang yang mereka dapat tu, dikaji. Apa yang dia jumpa? Di bawah mikroskop berkuasa tinggi, pada bilah mata pedang itu dijumpai susunan carbon nanotubes. Ini saya baca dia punya laporan. Dia kata dijumpai carbon nanotubes. Macam mana penempa-penempa di Damsyik pada waktu itu boleh menyusun carbon nanotubes pada bilah mata pedang, sehingga kan bilah mata pedang itu jadi cukup kukuh, tak mudah sumbing, dan boleh tikam, tembus baju besi tentera salib melalui proses penempaan dan kemudian disebut quenching. Quenching ni apa? Sepuh. Kalau orang kita kata sepuh. Kan orang tua kita, dia buat parang, dia buat pisau, dia buat keris, dia sepuh. Bila dah siap, dia bakar dulu, lepas tu terus masukkan dalam air sejuk. Tukang di perlis dia sebut ini sebagai, dia kata besi terkejut. Ada seorang tukang di perlis tu, Cik Din tu, saya tanya dia kata besi terkejut. Saya kata pasal apa besi terkejut? Sebab dia panas, lepas tu kita terus sejukkan dia. Bila terus sejuk secara mengejut itu, molekul-molekul itu dia terus mampat dan dia jadi keras. Sebab itu proses sepuhan adalah proses mengeraskan besi. Dia jadi lebih keras daripada biasa. Ini semuanya kita tak mungkin boleh buat kalau nenek moyang kita tidak menguasai sains dan teknologi. Jangan kita anggap lekeh walaupun dia orang tu tak masuk universiti. Memanglah tak ada universiti masa tu. Tetapi mereka punya pemikiran jauh lebih baik
Yang keduanya teknologi. Tadi itu sains, ini teknologi. Macam mana orang dulu dia boleh tahu takat lebur besi, jangka suhu tak ada. Dengan melihat pada warna api dia tahu. Dan apabila dia campur besi, besi yang dicampur itu ada besi waja, ada besi tawar, ada besi pamor, nikel, yang diambil daripada meteorite, taik bintang dan sebagainya. Itu nikel sebenarnya. Ini semuanya takat lebur berbeza. Jadi bagaimana besi yang takat leburnya berbeza dipadukan? Ini adalah merupakan satu teknologi. Kalau kita bercakap soal semangat besi, penguasaan besi, ini orang yang menguasai besi ini. Paling kurang 3 jenis besi dicampur. Hari ini, sampai hari ini, kalau keris yang bagus 7 jenis besi. Dan catatan yang saya baca, konon katanya, saya tak pastilah betul ke tidak, tapi ini yang saya baca, ada yang mengatakan bahawa taming sari itu campuran 20 jenis besi. Tahu keris taming sari kan? Ada kat siapa taming sari itu? Itu yang Sultan Nazrin pegang tu. Sultan Nazrin pegang yang panjang, dipegang, dikilik untuk ambil gambar tu. Itulah taming sari. Itu keris taming sari. Ada yang tanya, betul ke taming sari ni? Masa orang Perak, Tun Saban pergi jumpa menghadap Sultan Mahmud, Sultan Melaka yang terakhir, sebelum Sultan Mahmud mangkat di Kampar, di Sumatera. Tun Saban minta dengan Sultan Melaka seorang putera untuk dibawa balik ke Perak untuk dirajakan. Tengok kita orang Melayu ni. Orang Melayu ni, walaupun kita popular, tapi kalau kita bukan keturunan raja, kita tak boleh jadi raja. Tun Saban tu dia ada pengikut dia. Orang Perak dah ramai jadi pengikut Tun Saban, tapi Tun Saban tahu bahawa dia bukan keturunan raja, dia tak boleh jadi raja. Maka dia kena cari seorang anak raja untuk dirajakan. Masa itu kota Melaka sudah jatuh. Sebab itu Sultan Mahmud berada di Kampar. Kampar pun Melaka juga. Jangan kita salah faham. Bila sebut jatuh, yang jatuh tu bukan Melaka, yang jatuh 1511 tu hanyalah kota Melaka dan pelabuhan Melaka. Melaka di kiri dan kanan Selat Melaka. Selat tengah-tengah tu nama dia Selat Melaka. Di sebelah kanan itu semenanjung Melaka separuh. Sebelah lagi satu tu Sumatera, Jambi, Riau, itu Melaka juga. Separuh lagi. Jadi kedua-dua kiri kanan itu Melaka. Yang jatuh hanya pelabuhan. Sebab itu Bendahara Tok Tepuk nasihat kepada tuanku Sultan Mahmud masa itu, tuanku berundur, biarkan satu pelabuhan Melaka jatuh, satu kota Melaka jatuh, 10 kota lagi kita boleh buat. Nak menunjukkan bahawa Sultan Mahmud tu, Sultan Melaka tu cukup kaya pada waktu itu. Jangan hirau, jangan susah hati, bunuh. Sebab serangan Peringgi ini, Portugis ini nampak hebat sangat. Biar kita lawan. Tuanku berundur. Jadi orang Melaka kemudianlah lepas perang tu semua, orang Perak dia pula ada raja masa itu. Jadi pergi minta dengan Sultan Mahmud. Tuanku bagilah seorang putera tuanku untuk patik-patik sekalian bawa balik ke seberang sana, ke Perak untuk dirajakan. Maka kata Sultan Mahmud, putera aku tinggal 2. Seorang lagi Alauddin, aku mau dia balik ke Johor untuk menjadi sultan di sana. Maka dia balik ke kawasan kota tinggi itu. Di sana dia menjadi Sultan Johor lama.
Seorang lagi dia kata, ambil yang ni, nama dia Muzaffar, mak dia nama Putri Onang Kening, mak dia orang Kelantan. Maka itulah yang dibawa balik. Dan dia bagi tahu pula, dia kata, Muzaffar, oleh kerana kamu ni nak dibawa balik oleh orang-orang Perak ni untuk dirajakan, maka kenalah ada alat-alat kebesaran. Antara yang disuruh bawa balik bersama dalam rombongan itu ialah pedang Cura Simanjakini, tu yang Sultan Perak tu pegang tu, dan juga keris Taming Sari. Satu lagi tu yang geliga embun tu, yang dikucup oleh Sultan. Itu yang dibawa balik. Jadi keris tu lah, keris Taming Sari tu, keris yang dulunya digunakan oleh Hang Tuah. Ada yang kata Hang Tuah dah buang dalam sungai dah. Pasal apa dia nak buang dalam sungai? Itu hak kerajaan, diberi oleh Sultan kepada dia. Nah, Tuah kau gunakan yang ini, sebab Tuah berjaya mengalahkan pendekar Taming Sari Jawa tu, Majapahit tu. Itu bukan keris Hang Tuah, itu keris kerajaan. Keris Hang Tuah namanya Parung Sari. Tapi dah Sultan suruh guna yang itu, maka dia guna yang itu. Bila dia dah tak larat dah, ada yang kata dah dekat 80 umur dia dah, dia nak berhenti dah, tak larat dah kan, nak pencen dah, maka diserahkan balik, diberikan kepada anak angkat dia tu, Hang Nadim. Hang Nadim tu anak Hang Jebat, anak angkat kepada Tuah. Bagi keris ni, ambil bagi balik kat Sultan, aku dah nak pencen, tak maulah, tak larat. Jadi kalau nak tengok keris Taming Sari tu, tengoklah yang ada di tangan Sultan Nazrin. Ramai orang kata jiran dia pun ada sebilah Taming Sari. Tu lantaklah, saya tak tahulah itu betul ke tak. Tapi yang saya sebut ni, apa yang diceritakan oleh orang istana sendiri. Tok Nara yang bertanggungjawab untuk menjaga keris tersebut. Itu katanya 20 jenis besi. Bayangkan, 7 jenis besi pun dah cukup cantik, apalagi kalau dicampur sampai begitu banyak besi. Saya nak lajukan sikit. Falsafah ni memang banyaklah, macam-macam. Orang putih ni bila dia takut dia duduk kena tikam tu, satu ketika di tak semua tempat, tak semua negeri, tapi ada negeri-negeri yang orang putih punya advisor ni sangat berpengaruh, dia mengeluarkan arahan supaya orang Melayu tak boleh buat keris. Siapa yang buat keris akan dikenakan hukuman. Jadi satu ketika orang Melayu tak buat keris lah. Dia buat apa? Dia buat badik. Sebab bilah keris dengan bilah badik itu, besi itu sama aja, campur besi itu sama, cuma bentuk saja berbeza. Dan dari segi bisa ni sama aja. Ketika orang putih jadi serba tu juga, tak tentu arah juga jadinya. Jadi saya nak laju lagi. Nah, ini yang saya interview Pak Mazin ni. Ini tukang dah tua dah sekarang ni, dia tak larat dah. Tukang keris yang membuat keris untuk Istana Perak di Bukit Candan. Saya pergi interview dia masa saya buat kajian pasal keris dulu. Dia pun susah hati sebab tak ada anak yang nak ikut, yang berminat. Jadi khawatir tukang-tukang keris kita tak ramai dah. Di Semenanjung ni kalau semua negeri lah, kalau kita campurkan, saya rasa tak sampai pun 15 orang lah yang tinggal. Kalau tak dijaga betul, mungkin 10 tahun lagi tak ada lagi dah tukang keris ni. Di Jawa masih ada lebih kurang 200. Yalah, sebab dia orang ramai kan. Sebab tu saya cuba sedaya upaya tolong puak-puak ni. Tapi yalah, ini kena orang politik kena bekerjasama lah. Contohnya Perak tahun ni kan tahun melawat Perak. Saya kata cenderamata yang nak bagi kat orang tu,
cenderamata nak bagi kepada tetamu-tetamu negeri itu, buatlah keris. Jadi puak-puak ni ada kerja, buat keris, bubuh dalam kaca cantik-cantik, hadiahkan kepada pembesar. Sebab itu raja-raja dulu, sultan-sultan dulu, dia hadiahkan kepada pembesar, sultan negara-negara lain, hadiah keris. Jadi tukang keris ni boleh hidup. Ni duk bagi plek. Saya ada 3-4 guni plek di pejabat. Saya pencen, saya tak tahu nak buat apa dengan plek tu. Nak bawa balik rumah, orang rumah marah, tak ada tempat nak letak. Tinggal kat pejabat, siapa pun tak nak buat apa. Yang bentuk perisai tu kan, plek tu. Cuba buat keris ke, lembing ke, kan. Buat keris cantik. Ini Pak Mazin ni, dia keturunan generasi ke-7 Daeng Sedili, Bugis, yang dia bawa masuk daripada Sulawesi, daripada Bugis masuk ke Bukit Candan. Gunanya untuk membuat keris untuk istana. Ini keturunan-keturunan dia orang, yang menguasai ilmu ini. Ini yang saya katakan tadi, tengok warna api pun dia tahu, dah boleh ketuk. Tengok warna api pun dia tahu, dah boleh campur. Ini selepas diketuk dan dilipat, diketuk, lipat, ketuk, lipat. Itu sebabnya dia jadi berpamur. Tengok warna dia. Hari ini kalau kita buat analisis ke atas besi keris itu, maka kita jumpai dalam bilah keris itu ada ferrum, besi, ada nikel, ada keluli, ada silika, ada kuprum, ada tembaga, ada emas dan sebagainya. Itu semangat besi. Bukan pisau potong sayur di dapur. Ini keris. Ini lipat potong. Itu bila dah sejuk, nampak besi baja di tengah, dikapit. Alright. Ini saya lajukan. Ini diketuk lagi. Ini proses dia. Daripada besi yang dicantum itu, kemudian disatukan, kemudian dilipat, kemudian dimasukkan baja di tengah, kemudian jadi apa yang kita sebut sebagai bekalan. Yang ni bekalan. Bekalan. Di Kelantan tukang bekalan ni hari ni dah tinggal 2. Kalau meninggal ada orang tu, saya tak tahu bekalan nak dapat dari mana. Daripada bekalan ini barulah boleh dihaluskan lagi sampailah akhirnya menjadi bilah. Hari ini dia canai pakai grinder. Kalau dulu nenek moyang kita dia pakai kikir. Bayangkan kikir nak buat macam ni. Itu sebab sebilah tu kadang-kadang 6 bulan baru siap, baru dapat sebilah keris. Upah dia pula apa? Sebidang tanah. Itu sebab orang biasa lah, orang biasa kalau dulu jarang yang ada keris. Keris ini pembesar ataupun pahlawan. Tapi kalau perang, musuh dah mari di kota, pintu kota dah ada musuh, baru dibuka perbendaraan, cari prajurit. Jadi panglima pun pergilah kampung-kampung cari prajurit, diedarkan bagi keris orang satu, pergi lawan, pertahankan kota. Lawan, musuh kalah habis, keris yang dah bagi itu ambil lah, simpan. Itulah yang diwarisi sampai sekarang ni. Satu lagi golongan yang keris dia cantik-cantik, itu saudagar. Saudagar sisip keris, kerisnya cantik, bertatahkan delima dan sebagainya. Sebab saudagar ini banyak duit. Kapitalis dulu. Ini yang ada gudang, yang ada kapal. Jadi keris dia cantik-cantik. Orang yang pergi berlawan tu kadang-kadang keris dia tak cantik dah, sumbing dan sebagainya. Jadi orang bertikam. Baik.
Ini bekalan ni. Ini empu ni nama dia Mazlan. Ini tukang bekalan. Dia pun dah melengkung lah. Ya, hari-hari duk mengetuk sampai melengkung lah dia. Ini bekalan. Ini pakai grinding. Ini sekarang ni. Itu pakai kikir. Kikir tu nak buat keris, nak buat bilah. Ini contoh pamor yang terjadi. Pamor macam lilit ubi dia panggil. Kalau orang Jawa dia panggil itu buntil mayat. Lagi teruk. Buntil mayat ni macam ikat mayat. Kita boleh tahan lagi lah lilit ubi. Taklah ganas sangat namanya. Sepuh. Ini yang saya nak sebut sepuh ni, yang kata Cik Din Perlis kata besi terkejut. Dia bakar sampai 550 ke 650 darjah, bakar sampai merah, kemudian terus disejukkan. Ini sepuh. Dah bakar tadi, masuk dalam ayak. Salah masuk melengkung. Kerja berapa bulan punya, Jahanam. Sebab itu bukan mudah untuk buat sepuhan. Macam-macam jenis sepuh ada. Sepuh ayak ada, sepuh angin ada, sepuh batang pisang ada, sepuh tanah ada, sepuh minyak ada. Siapa tahu ni pekan darat? Tahu kan pekan darat? Saya pergi masa saya buat kajian dulu, pergi cari saki-baki tukang-tukang yang tinggal. Ada lagi lah 4-5 orang. Sembang dengan dia orang. Banyaknya yang dah kerja di tempat lain, kerja kilang dan sebagainya. Sebab buat keris, buat parang saja tak boleh cari makan. Jadi bila ada masa dia pun buat. Saya tanya hampa sepuh macam mana? Depa sepuh batang pisang. Bakar tikam batang pisang. Siapa dia tu? Puak-puak tu. Tukang-tukang tu. Mereka adalah cucu cicit daripada tukang-tukang pandai-pandai besi dan empu yang dikutip di seluruh Kedah semasa Sultan Kedah masa itu nak menyerang British di Pulau Pinang. Apabila British tidak mau bayar sewa seperti mana yang dijanjikan, jadi dikumpul tukang-tukang ni buat peluru meriam. Sebab Sultan kata dia nak tembak British di Pulau Pinang. Tapi ada kaki pi bocor rahsia, pasukan Kedah belum sempat serang, pasukan Kedah yang kena serang dulu oleh British, dan serangan itu gagal. British bukan hanya dapat kekal di Pulau Pinang, malah dapat pula Province Wellesley. Bampai. Puak kita juga lah tali barut. Tali barut tu cerita lain, tu tajuk lain, tali barut. Lagi banyak sampailah ke hari ni. Bila dah siap, bila keris itu, keris dilumur dengan asnik. Asnik tu apa? Racun. Racun. Itu sebab dia bisa. Itu sebab kalau tuan-tuan pergi kedai antik, kan, tengok ada keris lama, teringin nak beli, jangan sesekali cabut dan kucuk. Sebab kita tak tahu orang dulu mungkin dia dah bubuh asnik. Kalau yang tukang-tukang lah ni tak ada lah, asnik ni kita nak beli pun payah. Kan? Racun. Kalau orang dulu dia mungkin dah bubuh asnik. Duduk kucuk pula, lepas tu jadi tak tawan. Lepas tu tuduh jin. Jin ni buat jadi lagu ni. Padahal asnik dia tak ada kaitan dengan jin. Ini pamor. Yang kata campur-campur besi dia jadi gini. Pamor ni disebut pamor gigi yu. Pasal dia tepi-tepi tu macam gigi ikan yu. Ni pamor perut ulang. Pasal bentuk dia nak macam perut ulang. Kan? Ini pamor kulit temikai. Pasal bila campur-campur besi, kan? Tengok-tengok, oi, macam kulit temikai. Yang ni beras tumpah. Basuh beras tumpah, kan? Jadi macam tu. Orang tua bagi nama senang. Yang ni campuran beras tumpah dengan mata ketitir, mata burung apa?
burung tekukung. Ketitir tu orang Kelantan panggil. Ini bulu ayam, pamur bulu ayam. Pamur daun kelapa. Beratus jenis pamur yang terjadi hasil daripada campuran besi ni. Lele ubi tadi, puntil mayat. Yang ni miang perak ataupun miang berlian. Ada juga bila campur-campur tengok berkilat merelit. Dia kata berlian. Bulu rusa, dia macam bulu tengkuk rusa tu. Merambut, ni macam rambut yang mengurai. Biji petai, campur-campur tengok, oi jadi biji petai. Yang ni kepandaian empu menyusun besi yang lain-lain jenis tadi, dia jadi pamur tikar. Ini hujan mas, macam rintik hujan yang jatuh ke lantai. Kurisi. Yang ni yang saya kata di Damascus, Syria tu. Yang orang Jerman kata ada carbon nanotube. Ini mereka kaji pedang yang digunakan oleh tentera Salahuddin Al-Ayyubi. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, selepas 3 generasi, rahsia penempaan ini hilang. Sampailah ke hari ini. Tukang-tukang besi di Damascus, di Syria, dia tak tahu dah macam mana nak buat. Mereka rahsiakan yang hanya diperturunkan daripada keturunan ke keturunan saja, dan sekarang dah hilang. So kita pun penempaan keris kita, saya rasa kalau tak jaga 10 tahun lagi habis. Ini kayu kemuning yang paling banyak digunakan, kemuning emas. Ada yang kata kemuning ni dia rahsia dia, kayu ni dia punya property ialah dia menjadi penawar kepada luka. Jadi pada sebilah keris itu bisa pun dia, penawar pun dia. Sebab tu kalau kena tikam, dia akan tenyih dengan kayu kemuning ni, dengan hulu ni. Ini kayu senar. Biasanya dibuat sarung. Dipanggil bahagian sarung tu yang straight tu dipanggil dipanggil batang serunai. Pasal apa? Sebab kayu senar ni, satu, dia menyerap kelembapan, akan menjadikan bilah itu kering. Yang keduanya, dia menyebabkan wangi pada bilah. Jadi bilah tu tak bau darah lagi. Nampak orang tua kita punya pandai. Kalau kita mana kita tahu kan, buh kayu durian pun. Kayu durian ke kayu muktan ke. Lepas tu duk heran pasal apa? Karat. Sebab kita tak baca property je. Saya kata tadi tahun 1936 buku orang putih tulis, Gerald Gardner tulis tentang keris. Jangan kita anggap terima kasih banyaklah pasal orang putih tulis. Kalau orang putih tak tulis pun, nenek moyang kita sudah banyak menulis manuskrip tentang keris. Ini antaranya. Maknanya kita tak terhutang budi pun dengan orang putih ni. Jangan duk rasa terhutang budi dengan orang putih. Ini manuskrip keris. Ini tajung tadi saya kata, keris tajung. Selatan Patani, Selatan Tai. Yang ni yang agung ya. Yang gading tu, yang putih tu, itu dibuat oleh Pak Mazin tadi. Pak Mazin kata dia yang buat, dan dia tunjuk kat saya saki-baki, ada panjang ni lagi, gading yang digunakan untuk membuat keris agung ni. Yang sebelah sini ni, ini emas. Keris panjang diraja, keris agung tu, itu emas. Emas sarung dengan hulu. Bilah bukan, bilah besi. Ni Tamisari tadi. Tamisari. Tengok betul-betul. Kalau kita kaji keris, kita tahu bilah tu adalah bilah Jawa. Bilahnya adalah bilah Jawa. Sarung dan hulu itu lain. Adab memakai keris, ini tak apalah, pantang larang, rahsia keris. Ni apa? Dia buat apa ni? Ni hukum bunuh.
hukum bunuh dulu. Kerajaan Kedah silam, kerajaan Melaka silam, inilah cara kita menjalankan hukum bunuh. Istilahnya disebut disalang. Keris yang digunakan itu keris panjang yang disebut sebagai keris penyalang. Ya. Orang salah itu diletakkan, suruh duduk, ya, kemudian ditikam dengan keris penyalang itu melalui tulang selangka. Ini tulang selangka ni, tikam di sini dan akan masuk, ya, memecahkan jantung, kemudian ditarik keluar, diletak atas ni kain ataupun kapas, dan orang itu akan mati sebab pendarahan dalaman. Masa orientalis barat datang, mereka datang sebagai pengembara masa itu, dia heran tengok macam mana orang Melayu ni punya budaya tamadun sehingga boleh hukum bunuh tanpa merosakkan anggota. Sebab kalau di tempat dia di barat sana, kalau kata hukum bunuh, dia akan pukul sampai pecah muka, ataupun dia tolak jatuh daripada cenuram, daripada cliff, tolak jatuh, ya, ataupun dihirih kerat habis. Kita hanya satu lubang kecil saja, tikam, tarik, dia jatuh, mati. Dan kita bagi tahu dia bahawa kita tak boleh pecahkan muka dan sebagainya, sebab nanti nak sempurna mayat payah. Kan? Nak mandi mayat, nak solat apa semua payahlah. Kalau kawan tu dah kena hirih, satu hal pula nak ikat balik. Ini bukti ketinggian tamadun kita. Sampai nak bunuh pun ada cara. Baru-baru ni di Museum Warisan Melayu di UPM, saya bawa pelajar daripada Fakulti Perubatan, dan saya ceritakan tentang tikaman melalui keris penyalang, daripada tulang selangka ni masuk, dan mereka hairan macam mana orang dulu boleh tahu bahawa memang ruang dalam ni kosong, boleh lalu terus senjata daripada sini terus masuk, dia tak ada sekatan tulang dan sebagainya. Macam mana nenek moyang kita masa tu tidak ada X-ray boleh tahu anatomi dalam tubuh badan manusia. Yang tu saya pun tak boleh nak jawab. Ini contoh seorang empu di Kelantan. Apa yang luar biasa sebelum kita berhenti? Apa yang luar biasa dengan gambar ni? Dipegang dengan tangan. Nampak, dia pegang dengan tangan besi merah. Besi lepas bakar merah tu dia pegang dengan tangan. Yang ini sains tak boleh beri penjelasan. Saya tak tahu. Walaupun saya orang sains. Saya belajar sains, saya orang sains, tapi sains tak boleh nak explain yang ni, beyond sains. Sepuh lidah. Yang ni lagi sains tak boleh nak cerita. Dia bakar merah-merah, tadi saya katakan sepuh angin, sepuh batang pisang, sepuh apa. Hak ni dia jilat. Yang ni minta maaf, sains tak boleh nak terangkan. Saya tak tahu. Mungkin ke depan ada saintis yang boleh explain. Silakan. Saya tak erti. Jadi tuan-tuan dan perempuan, dah 9.30 kita nak kena berhenti. Kalau nak cerita panjang banyak lagi, sampai ke pagi pun tak boleh cerita. Ini dulu secebis yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan tentang semangat besi, ataupun penguasaan ilmu besi oleh nenek moyang kita. Nah, bila kita cerita macam ni, saya tidak sesekali berhasrat untuk menjadikan tuan-tuan dan perempuan kehairanan, ataupun lepas ni balik pekat khayal, oh kita punya nenek moyang itu dah tinggi, dia punya tamadun. Bukan itu hasratnya. Hasratnya nak menjadi pencabar kepada kita. Kalau nenek moyang kita itu boleh sampai tahap itu, sepatutnya dengan teknologi yang kita ada, kita paling kurang pun, paling lekeh pun sama tara dengan nenek moyang kita, ataupun sepatutnya lebih baik lagi. Soal persenjataan umpamanya,
Saya baru jumpa dari kajian saya satu syarikat saja, Malinov nama dia. Syarikat budak-budak Melayu yang buat senjata api. Dia buat pistol macam Glock. Ada gambar dia tapi saya tak bawa hari ni. Sebab soal senjata jangan kita buat main. Ini yang saya ambil daripada nenek moyang kita. Barang siapa yang mahu hidup dalam aman, maka hendaklah dia sentiasa bersedia untuk berperang. Tengok apa yang jadi kepada saudara-saudara kita di Gaza, dan malam tadi di Rafah. Bayangkan kalau kita tidak ada senjata. Bayangkan kalau kita tidak ada senjata dan kita berada di tempat saudara-saudara kita Palestin ini. Dengan apa kita nak lawan? Sebab tu orang tua-tua kita dia dah buat dah. Zaman dia itulah senjatanya. Dan zaman kita sepatutnya kita mempunyai senjata kita sendiri. Ini jangankan senjata, orang tutup Facebook pun kita dah bengong dah. Sebab kita tidak menguasai teknologi kan. Nampak tak? Jadi sebab itu orang Melayu, orang Islam di Malaysia khususnya, tolonglah beritahu anak-anak kita ni ikutlah aliran sains. Saya bila baca laporan hanya 12.5% sahaja murid yang nak mengikuti aliran sains. Saya kata ini bala. Bala bagi orang Islam, bala bagi orang Melayu. Tutup guru pesan dia kata apa? Dia kata dengan sains hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan iman hidup jadi terarah. Dengan sains hidup jadi indah, jadi mudah. Jadi kalau sains tak tahu, hanya 12% saja nak ambil sains, siapa nak buat senjata ni? Sedangkan senjata itu mustahak kan? Musuh di sekeliling kita tak tahu. Thailand itu musuh paling durjana. Hari ini dia hantar bantuan ke Israel. Thailand pernah serang kita 1821 sampai 1843, perang musuh bisik. Kemudian mereka menyerang Perak. Ini Thailand ni. Mereka juga mengizinkan Jepun masuk. Masa Jepun, Kedah diserahkan kepada Thailand, tukar nama jadi Kedah Saiburi. Jadi jiran kita itu bukan boleh kita percayakan 100%. Apakah kita sudah bersedia, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab tu saya kata kena peringat anak-anak, suruh ambil aliran sains. Jangan duk sibuk nak jadi influencer. Ini nak jadi influencer, nak jadi content creator. Nak create content macam mana kalau tak boleh berfikir? Saya mohon untuk berhenti di sini. Jam sudah 9.30. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur, ada kesempatan lain, maka kita berjumpa lagi. Mohon maaf di atas keterlanjuran. Terima kasih banyak di atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.